Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ini jam yang ketiga, jam terakhir. Terima kasih yang menonton di TV1, saluran berita RTM dan juga RTM Klik juga. Terima kasih yang menonton di Facebook Selamat Pagi Malaysia dan di Sri Pagi juga. Terima kasih banyak. Ya, kalau kita boleh lihat tadi itu antara lagu daripada Fazal Tahir sebenarnya memberikan semangat kepada negara kita, khususnya kepada atlet Paralimpik dan juga Olimpian kita. Sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada mereka di atas usaha sedaya upaya untuk menaikkan nama Malaysia. Kita rasa cukup berbangga sebenarnya apabila lagu negara kita dimainkan di negara lain. Betul. Semangat dia lain, tapi kita harapkan kepada penonton di luar sana agar menjaga kata-kata apabila memberi komen. Saya selalu memberi tahu kepada anda bahawa kata-kata ialah imej kepada negara kita. Sebab negara luar memandang negara kita ini sebagai sebuah negara yang sopan santun dan penuh dengan adat sebenarnya. Itu betul. Salah satu negeri yang kaya dengan budaya dan juga sopan santun ini negeri Terengganu, dan negeri Terengganu ini kalau cerita tentang lokasi pelancongannya Pulau Perhentian. Apakah yang terjadi di Pulau Perhentian? Bagaimanakah situasi pelancongannya? Dan baru ini dikabarkan ada kes COVID-19 di sana sehingga Pulau Perhentian terpaksa ditutup sebentar. Jadi sebelum kita pergi kepada topik seterusnya ini, apa kata kita lihat apa yang telah pun disediakan? Ia memberi memori rindunya. Tadi ada Long Beach. Kalau siapa yang familiar dengan Pulau Perhentian, ada Long Beach, ada Coral Bay, tempat-tempat yang memang pecinta sukan scuba dia mesti tahu tempat-tempat tersebut. Jangan sedih dulu, Ridwan. 2 tahun. Sabar. Setahun lebih tidak menerima kunjungan pelancong. Kita harapkan keadaan di sana baik-baik saja. Ya. Hari ini kita akan bersama dengan Adlin Adriani Abdul Halim, salah seorang jurulatih padi Ocean Quest dan juga pengasas pertubuhan alam sekitar di Pulau Perhentian menerusi talian Skype. Langsung di Pulau Perhentian, apa khabar? Adrian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaysia. All good from Pulau Perhentian. We are safe. Cuaca pun nampaknya cantik di sana ya. Cuaca cantik di sana. Alhamdulillah, it's a really good morning. Macam mana sangat cantik pagi ni. Keadaan di Pulau Perhentian sekarang? Kalau boleh ceritakan dan gambarkan sedikit. Sunyi sepi. Sunyi sepi. Ya, tanpa pengunjung daripada luar negara dan juga pengunjung tempatan. Memang sangat sunyi sepi, tapi keadaan alam sekitar seperti yang saya sharekan sangat cantik. Memang sayang tak dapat nak share pemandangan indah ni dalam keadaan PKP, tapi this is the best view so far. Sebelum kita nak mendalami lagi bagaimana kecintaan Adlin terhadap alam sekitar dan juga lautan pantai ini, mungkin penonton juga nak berkenalan terlebih dahululah. Bagaimana Adlin sebenarnya mula-mula terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti ini, Adlin? Okey, bermulanya daripada 12 tahun yang dulu, since saya bermula expose myself to scuba diving since 12 years ago, dan jadi aktif, menjadi sukarelawan melalui pertubuhan Ocean Quest Global, satu pertubuhan alam sekitar antarabangsa. Dan dengan pertubuhan ni saya dapat volunteer dari peringkat antarabangsa di Thailand contohnya, di Singapura,
dan juga di dalam Malaysia, Pulau Tioman, Pulau Tenggol, macam-macam lagi tempat. Dari sejak ya. Ya, silakan teruskan. Jadi sebenarnya daripada aktiviti snorkeling dan juga diving, ia memberi banyak pendedahan lah tentang alam sekitar secara keseluruhan. Bukan saja daripada peringkat dasar, kita kena tengok apa yang ada dalam lautan, kita sendiri kena tengok experience, baru kita boleh faham the whole picture of what is alam sekitar. Kalau kita lihat visual di KCTV sekarang ini adalah aktiviti pembersihan dasar pulau ataupun bagaimana ini? Ini bila ni dirakamkan ni? Okey, seingat saya di dalam 2 tahun yang lepas, ni video rakaman ni yang aktiviti ni di Pulau Perhentian. Jadi saya I was conducting a program under Ocean Quest for introduction to coral propagation, dan peserta-peserta yang terlibat dalam air tadi, you tengok dalam video tu, they are people from all over the world. Mereka adalah jurulatih scuba, instructors and dive masters yang juga melancong di sini dan juga menjadi pihak yang bekerja sebagai tenaga kerja, instructors. While they are travelling, mungkin dia tolong seminggu ke, dan juga they are the ones helping to teach our people how to scuba dive. So from there, I taught them with Ocean Quest method on how to do conservation. Kita buat coral nursery. So yang tadi tu bukan aktiviti kutip sampah dalam air. Ini kita tanam coral secara natural. Kita tak pakai man-made materials seperti PVC pipe ataupun concrete. You know, we use natural substrates, batu-batu yang ada di dalam lautan dari tempat kawasan dive site itu sendiri. Nothing from land, kita tak korek barang-barang daripada tanah, daripada darat, kita tak construct structure dan campak ke dalam laut. No. We use everything naturally. Untuk pandangan Adeline sendiri, kenapa sebenarnya perlu kita mendidik dan juga memberitahu kepada generasi muda zaman sekarang ini kepentingan untuk menjaga alam sekitar, khususnya keindahan dan juga kebersihan di pantai dan juga di lautan, Adeline? Okey. So, pentingnya mungkin semua orang sedar, cuma kita kena remind banyak kali lah. Sebagai manusia, okay, and whatever that's going on in the world, we have to take care of alam sekitar supaya kita boleh melangsungkan kehidupan sebagai manusia. Look at, for example, what's happening in China, contohnya. Too much development. What is causing the country right now? Hancur segala benda. Korek sini, korek sana. Mana lagi? Yang paling recent, banjir di Gunung Jerai. Hakisan tanah. Okay, pembuangan sampah kita boleh tengok. Too much consumption. Pembuangan plastik, semua masuk ke sungai-sungai. Sungai kita dah tak lawa, penuh dengan sampah. So macam mana kita nak share dengan generation akan datang? Kan? Diorang tak dapat keluar pergi sekolah, study. Everything is online now. So when the time they get to go out, they're not going to see anything natural, nothing environmental values. So pentingnya jaga alam sekitar is for the next generation, not just for ourselves. Kita hancurkan sekarang, we don't know, maybe just a few years more kita dah tua-tua ni. Tapi anak-anak kita, apa yang kita didik pada mereka? It comes from home. Kalau kita boleh tengok di paparan skrin ni, Adeline membersihkan pantai tu, lepas tu belakang tu ada Mr. Shaki tu. Tu memang identiti ke atau macam mana dengan Mr. Shaki? Mr. Shaki ni sebenarnya hadiah daripada bonda saya di Kuala Lumpur. Sebabkan dia tahu saya ni memang suka sangat shark lah. Sebab 2 tahun yang lepas, saya dapat peluang kerja di Kepulauan Fiji. It's in the South Pacific Ocean. Yes. So saya sangat berbesar hati, alhamdulillah dapat rezeki bekerja di Kepulauan Fiji. Not everybody get this opportunity. Saya dipilih oleh dive center di sana untuk bekerja beberapa bulan ketika monsun di Malaysia. Dan di sana ada 8 jenis shark species. I got the opportunity to work with them
bull sharks 30 ekor depan mata saya. Tiger sharks, lemon sharks, shark yang bergigi-gigi tajam like in the movies, you know, the Jaws. And it's not shark diving yang dalam cage. This is real. So I'm sharing this, it's all through experience lah yang saya share. Oh, ini lain macam ni. Saya betul pertama kali jumpa wanita suka shark. Syafiqah dia mungkin tak faham kalau selaku peminat sukan scuba diving, memang kalau dapat lihat shark itu merupakan satu momen yang cukup sangat susah nak tengok. Kalau kat Malaysia, kalau dekat perhentian ada macam gambar tadi, kalau dekat Pulau Bidong ataupun Pulau Kapas ada, kalau ada peluang ataupun terserempak, kita boleh tengok whale shark. Kan? Tapi sangat susah nak jumpa kat Malaysia, betul tak? Tapi ia merupakan satu momen yang cukup, orang kata, ditunggu-tunggu oleh scuba divers lah. Jadi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 lebih hampir 2 tahun. Ia memberi kesan kepada sektor pelancongan yang paling terkesan. Kita buka sekejap sektor pelancongan kita. Sektor pelancongan kita kembali bernafas. Lepas itu ditutup balik. Bagaimana dalam situasi yang berlaku ini, survivability anda bagaimana? Memang susah lah, to be honest. Kan, kita semua dah tak ada income. We can't even work from home. Kalau nak buat perniagaan bisnes jual makanan pun macam mana? There's no customers to come here. We can't deliver. We can't even do a drive-thru punya business. Unlike people yang dekat darat, there's still opportunity. Tapi kami penduduk dekat pulau, tourism is the only opportunity. And with larangan pergerakan, PKPD, PKP, it has completely affected us. Apa yang ada je lah, dan daripada bantuan kerajaan dan juga usaha saya dengan pihak-pihak NGO untuk dapatkan bekalan makanan, bukan untuk diri sendirilah, untuk semua yang ada kat sini. Alhamdulillah kami dapatlah, walaupun tak mencukupi tapi boleh membantu sangat-sangat, sikit sini sikit sana untuk kelangsungan hidup. Ya. Kita cukup yakin sebenarnya pihak kerajaan sangat prihatin dengan nasib-nasib mereka yang berada di pulau, terutama mereka yang terjejas disebabkan oleh pelancongan merupakan punca rezeki mereka. Itu kita akan bercerita nanti. Ya, tetapi sekarang ini, pada zaman sekarang, IR 4.0, anak-anak muda lebih cenderung dan lebih berminat dengan teknologi sehingga melupakan cinta kepada alam sekitar. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak menarik perhatian dan juga minat anak-anak muda ini untuk sayangkan alam sekitar ini, Adlin? For me, kalau nak cakap banyak sangat, it's very normal for people to speak. So daripada kecil saya selalu dengar lagu Zainal Abidin, especially lagu Hijau. I remember sejak umur 7 tahun, darjah 1, lagu Hijau kita dengar lirik dia. Let our children listen to the lyrics, the meaning of the song. It's really, really meaningful. I grew up with that music. Macam Zainal Abidin kata, oh anak-anak tak boleh merasa. Mandi laut, selesai, main ramo-ramo. Oh. Betul, this is what's happening. So dengan lagu, music, kita boleh get children to be more interested and expose them pembelajaran di luar bilik belajar. Bring them out in the sun. It's good vitamin from the sun. It helps to also kill viruses. You know, we are healthy out here, alhamdulillah. Kalau kita terkurung je, the air is not circulating. So, galakkan pembelajaran di luar sekolah, not just online. Seperti aktiviti, gotong royong, kutip sampah. It's good for the mind, body and soul. And dengan sikap ni, dengan aktiviti ni, kita boleh menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak muda kita. It starts from there. Jadi sebab itulah melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi mungkin lagu-lagu yang bersifat kehijauan ini perlu dikerapkan memain untuk kanak-kanak dan juga generasi muda pada masa kini. Baiklah, bagaimana dengan status vaksinasi di Pulau Perhentian sekarang? Okay, alhamdulillah, baru 2 hari lepas kami dapat dos yang kedua vaksin Pfizer. Untuk semua penduduk Pulau Perhentian dan juga staf-staf di resort, chalet dan dive shop. Kalau kita melihat di sini, ada ini juga ialah pengasas Persatuan Alam Sekitar untuk Pulau Perhentian. Mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan penonton apa di antara aktiviti yang telah pun dilakukan dan juga sedang atau mungkin yang dirancang selepas ini. Okey. Saya menubuhkan pertubuhan alam sekitar ni disebabkan kesedaran
banyaknya macam neglected lah kita punya alam sekitar. So dan juga melalui experience saya di luar negara dan di dalam negara, jadi saya rasa saya boleh membawa value kepada pulau ni atas kesedaran alam sekitar. Aktiviti yang boleh buat, nothing much that we can do now sebabkan PKP dan it's not safe to go out ramai-ramai. So aktiviti yang saya boleh cadangkan kepada semua yang ada dekat pulau ni, kepada penduduk kampung, staff resort dan chalet, just do your own initiative. Seorang angkat satu plastic bag, just do one walk on the beach, kutip apa yang you nampak, patah balik. It helps you be in the fresh air and that's it. Tak payahlah nak lepak-lepak. So pertubuhan alam sekitar Pulau Perhentian masih lagi in the early stage. There's a lot to be done, but we can't do much right now during PKP. Okay, so also disebabkan kami dapat latest news berkenaan ada massive development plans on Pulau Perhentian kecil. Jadi saya dan tim mencari cara, we're figuring out how we can contribute, okay, with Ocean Crest experience untuk minimize possible damage kepada keindahan Pulau Perhentian. So itulah salah satu perancangan still in the process untuk pertubuhan ni. Jadi baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan kita akan membuka sektor pelancongan bermula dengan Pulau Langkawi pertengahan bulan ini dan ia akan menjadi model juga contoh untuk pembukaan pulau-pulau lain. Apakah perancangan daripada pihak Adlin sendiri selepas sektor pelancongan ini dibuka untuk meningkatkan dari segi pendapatan dan sebagainya? Okay. Sampai hari ini kami belum dapat information pasal Pulau Perhentian per se untuk buka. We are still waiting sampai 16 hari bulan September untuk mendapatkan information yang pengumuman daripada pihak kerajaan negeri lah. Apa status Pulau Perhentian boleh buka atau tidak. Kalau dah boleh buka nanti pun monsoon is just around the corner. So it might just be a very short business period. Jadi dalam plan untuk pembukaan pelancongan selepas bila pulau dah buka, kami haraplah daripada pertubuhan MSDA, which is the Malaysia Scuba Diving Association, dan juga MOTAC, pihak pelancongan, untuk membantu mempromosikan Pulau Perhentian. Dalam kesempatan yang kita ada ini, tadi telah pun berkata mengenai mempromosikan. Mungkin ada yang ingat-ingat lupa keindahan pulau di sana. Mungkin Aidlyn boleh beritahu apa yang sebenarnya kerinduan dan juga keindahan di pulau itu yang sebenarnya perlu kita ke sana untuk sama-sama menyumbang lagi ekonomi Adil dan juga mereka yang terjejas. Aktiviti atau keindahan yang saya rindu ialah nak masuk dalam air, nak tengok sharks, nak tengok terumbu karang. Dan yang paling saya rindu is all the tourists yang datang ke sini supaya kita boleh share keindahan. This is why people come here. It's the beauty. People can go trekking. Dan kebanyakan kita kat sini pun memang tak pakai kasut pun jalan kat pantai. Kaki ayam je. And you can't do this on many other islands sebab dah developed kan. So yeah, rindu nak jumpa berkawan, nak jumpa turis. Sebab ramai kawan-kawan datang sini, kita jumpa kawan dekat sini. You know? So yeah, itulah nak jumpa pelancong-pelancong, nak share semua keindahan yang ada dekat sini. Pergi snorkeling, pergi swimming, pergi diving, hiking, nak jalan pergi ke windmill. Ya, Aidlyn, mungkin selepas ini apabila rentas negeri dibenarkan juga sektor pelancongan dibuka, bolehlah kami di pihak RTM ini pergi ke sana. Kita nak tengok juga lah keindahan Pulau Perhentian ini. Saya bawa ke dasar laut lah. Saya nak tengok shark juga, Aidlyn. Itulah. Boleh? InsyaAllah, yes. Kami alu-alukan sangat. Okey, menjemputlah semua penonton pada program pagi ini. Lepas it's safe, selamat dan boleh berentas negeri dan boleh masuk Pulau Perhentian. Kami menjemput semua penonton, datanglah bercuti, pelancong, dan juga kami menjemput warga RTM untuk buat shooting, scuba diving, underwater world.
So yes, very educational untuk semua. Sebab kena tengok. Kalau kita cakap, you cannot feel it. You have to see it for yourself, baru you boleh tahu. Kena bersama-sama dengan ikan, baru boleh faham apa itu laut. Jemputan Adeline itu diterima dan disahut baik oleh kru produksi kami. Ya? Saya dah setahun tak dive. Alhamdulillah. Minggu ini tepat setahun last diving saya. Jadi Adeline, bersempena dengan Hari Malaysia yang kita akan sambut tak lama lagi 16 September ini, mungkin ada sedikit ucapan untuk diberikan kepada rakan-rakan yang Adeline rindukan kepada seluruh rakyat Malaysia selain daripada shark tadi. Silakan Adeline. Ya, okey, terima kasih sangat berikan saya kesempatan for this slot this morning. I would like to wish Selamat Hari Malaysia to all my friends in Malaysia and yang mana yang bertugas di luar Malaysia, dan juga kepada keluarga-keluarga saya, ibu dan adik-adik di Kuala Lumpur, dan juga ayah saya yang berada di Pulau Pinang yang akan go through operation yang critical dalam masa yang terdekat ni. I love my family, I love you mommy, I love you daddy, dan semua warga ATM yang menonton. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita berjumpa di Pulau Perhentian dalam masa yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah harapan kami. InsyaAllah. Terima kasih Adeline Adrani Abdul Halim. Sama-sama. Akan sudi bersama dengan kita untuk berkongsi dan terubat sedikitlah kerinduan kita kepada pulau. Terutama rinduan lah. Kita tahu dia memang rindu pulau. Tengok gambar pun saya dah hilang rindu saya. Ya, datang rinduan. Yes, you orang Terengganu kan? Ya, orang Terengganu dan Pulau Perhentian itu tempat saya. Okey. Yes. Selepas ini ada beberapa slot lagi kami akan bersama dengan anda. Sebelum itu kita berehat seketika. InsyaAllah ada makan-makan selepas ini.